Itu betapa pentingnya apabila pembayar cukai datang dan buat pelaporan cukai. Jangan bimbang dengan lembaga hasil ni. Lembaga hasil ni nama je lembaga, tetapi sebenarnya kami ni lebih kepada memberi perkhidmatan, kan? Memberi perkhidmatan. Jangan bimbang dan jangan takut. Kan? Memang pegawai-pegawai di lembaga hasil ini semuanya adalah pegawai-pegawai yang sentiasa membantu dan ingin memberikan perkhidmatan terbaik kepada pembayar cukai. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Seperti biasa, Jabatan Penerangan Sabah akan membawakan anda program Influencer Japin Bah. Apa cerita? Seperti biasa, influencer akan membincangkan fokus-fokus utama agenda program dan inisiatif semasa kerajaan persekutuan untuk rakyat dan kepada rakyat. Dan hari ini kita bersyukur kerana diberi peluang untuk bersama dengan pengarah hasil dalam negeri Sabah, Encik Azrul Hisham Samsudin, untuk membincangkan berkenaan dengan cukai pendapatan. Pastinya ramai yang ingin tahu cukai pendapatan ini, mengapa dan siapa yang dikenakan cukai pendapatan, dan adakah mereka yang tidak membayar cukai-cukai pendapatan ini akan disekat keluar negara untuk menunaikan umrah ataupun bercuti. Ini akan kita kupas sepanjang sesi saya bersama dengan pengarah hasil dalam negeri, Encik Azrul Hisham Samsudin. Encik Azrul, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Difahamkan, saya bercakap-cakap tadi, Encik Azrul cakap baru sampai di Sabah. Bila tu? Yalah, saya sebenarnya baru je melaporkan diri di Sabah ini pada 6 bulan 12, 2023 lah. Dan kalau ikutkan tempoh perkhidmatan saya di sini baru dalam 3 bulan. 3 bulan. Baru menerima aura-aura di Sabah lah kan. Soalan Syukur Mas, dalam masa 3 bulan ini apa yang menarik mengenai Sabah? Di Sabah ni yang saya melihat sepanjang saya berada 3 bulan ni adalah dari segi hubungan kaum kekeluargaan yang sangat harmoni. Di antara mereka ni terdiri dari pelbagai etnik kan. Jadi dengan ada pelbagai etnik yang berbeza ni, mereka masih boleh bekerja dalam keadaan bersama-sama. Itu yang menarik perhatian saya lah bila saya berada di Sabah ni lah. Itu satu luahan yang cukup ikhlas daripada pengarah hasil dalam negeri kita, Encik Azrul Hisham Samsudin. Baru saja 3 bulan di sini tapi sudah merasai bagaimana keharmoniannya, bagaimana keindahannya masyarakat di Sabah bersatu padu dalam pelbagai kaum. Baiklah Encik Azrul, seperti biasa kita akan membincangkan berkenaan dengan hari ini apakah cukai pendapatan dan perisiannya. Terperinci bagaimana cukai pendapatan ini sebenarnya sangat penting untuk masyarakat terlibat sama dari segi pendaftaran dan sebagainya. Sebelum kita menuju kepada skop yang lebih luas, yang lebih dalam, kalau boleh kongsikan, masyarakat di luar ingin tahu cukai pendapatan ini apakah sebenarnya dan bagaimana konsepnya dilaksanakan. Okey. Terima kasih. Sebelum saya nak menceritakan tentang apakah itu cukai pendapatan, mungkin saya boleh ceritakan sedikitlah tentang apakah itu Lembaga Hasil Negeri Malaysia lah. Atau lebih kena sebagai hasil lah. Seperti mana yang diambil maklum, Lembaga Hasil Negeri Malaysia ni adalah merupakan agensi di bawah Kementerian Keuangan, di mana agensi ini adalah memberikan satu kefungsian sebagai pemungut cukai dan mentadbir cukai on behalf kerajaan lah, bagi pihak kerajaan. Jadi selain daripada itu juga, lembaga hasil ini juga memberikan perkhidmatan percukaian secara langsung kepada pembayar cukai. Jadi berbalik kepada soalan tadi tu, di mana apakah itu cukai pendapatan? Cukai pendapatan ni adalah merupakan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan secara langsung yang diterima oleh pembayar cukai di Malaysia lah. Jadi kategori cukai pendapatan ni terdiri dari pelbagai kategori, iaitu cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan atas labuan entiti, cukai keuntungan harta tanah, dan juga duty stamps, yang mana ia juga di bawah pengendalian Lembaga Hasil Negeri Malaysia lah dalam memberikan perkhidmatan. Pendapatan-pendapatan yang boleh dikenakan cukai ini juga terbit daripada beberapa lah bentuk cukai, seperti mana yang kita maklum, cukai daripada perniagaan, cukai daripada pengajian bagi orang yang makan gaji, cukai daripada pendapatan dividen. Kalau kita ada sewa rumah kan, 2-3 biji rumah, kita pun layak dikenakan cukai pendapatan. Begitu juga dengan cukai daripada rental ataupun daripada pencen yang kita terima secara berkala lah. Selain daripada itu juga terdapat juga clause di mana lain-lain pendapatan yang mana bukan daripada pendapatan yang saya maksudkan tadi,
Tetapi pendapatan tu adalah pendapatan bersifatkan hasil. Dia juga tertaluk kepada cukai pendapatan. Sangat menarik kalau Tuan Pengarah sendiri menceritakan pendapatan yang memberikan hasil. Terkadang banyak sumber pendapatan ataupun pekerjaan yang memberikan hasil tetapi tidak memerlukan cukai. Tapi kalau konsep ini, bagaimana bentuk perniagaan pendapatan yang memberikan hasil ini yang membolehkan mereka sebenarnya untuk membayar cukai, dan apa pekerjaan ataupun pendapatan mereka yang sebenarnya tidak dikenakan cukai? Dia sebenarnya dia bergantung kepada profesional ataupun kriteria yang ditetapkan. Biasanya bagi mereka yang menjalankan perniagaan, yang mana perniagaan di Malaysia, iaitu dan terbit di Malaysia, pendapatan yang timbul tu adalah pendapatan yang dikenakan cukai. Tetapi bagi pendapatan-pendapatan yang mana yang tidak dikenakan cukai adalah pendapatan yang kita terima daripada luar negara. Itu dipanggil remittance lah kan. Jadi sebagai contoh, katalah saya mendapat pelaburan di luar negara, dan dividen daripada luar negara itu tidak dikenakan cukai sebab dia adalah bersifat modal dan juga dia adalah remittance. Punca tu bukan datangnya daripada Malaysia tapi di luar Malaysia. Tapi di Malaysia. Jadi kita nak tahu juga ramai masyarakat yang sekarang ini mempunyai stigma bahawa mereka takut dengan lembaga hasil ini kerana mungkin akan dikenakan tindakan jika pendapatan yang tidak dilaporkan ataupun atas isu-isu tertentu. Tapi kita ingin dapatkan maklumat daripada Tuan Pengarah. Sebenarnya siapakah yang layak dikenakan cukai ini kalau ikutkan situasi semasa dalam ekonomi negara? Okey, dia sebenarnya yang kategori yang layak dikenakan cukai ini boleh dikategori daripada beberapa kategori. Yang pertama, individu, syarikat dan juga entiti-entiti yang mana berfungsikan perniagaan. Bagi individu, sebenarnya pembayar cukai ini mempunyai ambang pendapatan-pendapatan tertentu yang melayakkan mereka perlu mendaftar dan juga melaporkan cukai pendapatan, iaitu di mana sekitar 35,000 hingga 45,000 setahun. Bagi melayakkan mereka ini layak dikenakan cukai pendapatan. Manakala bagi syarikat pula yang mana yang terbit asalkan menjalankan perniagaan di Malaysia dan mempunyai keuntungan, dan keuntungan itu adalah keuntungan yang perlu dilaporkan sebagai cukai pendapatan. Manakala bagi kedua-dua yang saya nyatakan tadi itu, dari segi kadar cukai, kita di peringkat lembaga hasil kita menguruskan kadar cukai ini berdasarkan taraf Maustatin suatu individu ataupun syarikat tu lah. Bagi individu yang mempunyai taraf Maustatin ini adalah merupakan berapa lama dia berada di Malaysia. Itu taraf Maustatin lah. Jadi bagi mereka yang mempunyai taraf Maustatin di Malaysia, iaitu residen di Malaysia, kadar cukainya adalah kadar cukai bertingkat. Lebih rendah sikit jika dibandingkan yang bagi pembayar cukai yang tidak bermaustatin. Maksudnya dia tidak berada dalam satu jangka yang panjang di Malaysia tetapi mendapat pendapatan di Malaysia. Kadar cukai itu adalah kadar cukai yang tetap lah, lebih kurang dalam 30% lah. 30% untuk yang bermaustatin? Tidak bermaustatin. Tidak bermaustatin. Dan saya difahamkan juga kalau melihat kepada yang kekal tetap ini sekitar 11%? Dia dalam 30%, lebih kurang 11% daripada komposisi pembayar cukai lah. Dan difahamkan juga kalau melihat kepada jumlah 11% ini sebenarnya agak rendah berbanding dengan negara-negara jiran yang lain. Seperti Singapura dan Thailand lebih daripada 11% kalau melihat kepada pengurusan cukai. Dan selepas apa yang diterangkan tadi, maksudnya tidak semua masyarakat akan dikenakan cukai, tetapi perlu anda tahu ataupun perlu kita ketahui bahawa lembaga hasil ini dari segi pencukaian, setiap masyarakat itu yang bekerja sendiri ataupun dengan syarikat perlu mengisi pendapatan mereka melalui lembaga hasil supaya kita dapat memantau dan juga menyusun atur bagaimana pendapatan itu dan kesannya nanti kepada negara kita lah, ekonomi dalam kutipan. Tetapi Tuan, yang juga ramai masyarakat concern atau utarakan juga bagaimana proses pembayaran cukai ini dilaksanakan. Jika mereka dikenakan cukai, bagaimana proses seterusnya? Adakah boleh dilaksanakan secara online ataupun fizikal di Ibu Pejabat Lembaga Hasil? Seperti mana yang sedia maklum, untuk proses pembayaran cukai ini sebenarnya di peringkat lembaga hasil kita telah memperkasakan pembayaran secara online. Jadi kalau untuk makluman semua, sebelum ini memang kita ada penerimaan bayaran cukai secara tunai, iaitu di kaunter-kaunter yang terpilih lah, seperti di Kuala Lumpur kita ada pusat bayaran Kuala Lumpur, pusat bayaran Kuching dan pusat bayaran KK. Itu di Kota Kinabalu. Tetapi mulai pada 1 Februari kita telah tutup kaunter penerimaan tunai tahun ini.
tetapi kita memperkasakan pembayaran cukai secara online. Di mana pembayar cukai boleh buat bayaran di portal MyTax untuk bayaran secara online, yang mana kita telah mengeluarkan satu proses pembayaran yang lebih mudah lah, di mana pembayar cukai mempunyai pembayaran dalam bentuk nombor billing yang telah kita berikan, ataupun boleh buat bayaran dengan menggunakan nombor rujukan cukai. Itu pendekatan yang kita berikan, lebih mudah. Bermaksud bila dia buka je MyTax, dia beritahu berapa banyak cukai perlu dibayarkan berdasarkan nombor bil yang telah tertera dalam sistem MyTax bagi setiap pembayar cukai tersebutlah. Sebagai contoh, saya baru solo individu saya baru bekerja dalam kerajaan, dan bila kiraan gaji melebihi 35,000 setahun, jadi saya perlu log in dalam sistem seterusnya. Adakah perlu menunggu? Tidak perlu, just log in dalam sistem. Okey, bagi yang mendapat gaji pengajian, okey, sebenarnya bayaran PCP telah dibuat oleh majikan. Jadi apabila tibanya tempoh pelaporan cukai pendapatan, sebagai contoh untuk yang makan gaji ini, pelaporan cukai ni adalah setiap pada bulan 3. Bulan 3 hingga bulan 4 bagi setiap tahun kan. Selepas bulan 3 bulan 4 setiap tahun, barulah apabila pembayar cukai membuat e-filing, cukai telah wujud, dan jumlah cukai yang wujud itu akan ditolakkan dengan PCB yang telah diremitkan oleh majikan. Perbezaan daripada amount tersebut adalah amount yang perlu dibuat bayaran kan. Jadi apa yang pembayar cukai perlu buat, dia hanya perlu login saja dekat my portal MyTax, dan untuk masukkan klik portal bayaran untuk dia kena pasti apakah jumlah bayaran yang perlu dibayar, dan dia hanya klik dan terus buat pembayaran secara online di dalam sistem tersebut. Dalam sistem itu sendiri. www.hasil ataupun MyTax. Ada aplikasi? Aplikasi ada dalam handphone kita lah. My Bayar Tax. Jadi selain daripada sistem tersebut, kita tahu sekarang ini lebih kepada digitalisasi lah. Untuk lembaga hasil ini memudahkan urusan masyarakat, dan juga kita memastikan pergerakan dalam pengurusan cukai ini berjalan dengan telus dan cepat. Bagi tuan sendiri sebagai orang yang memimpin lembaga hasil di Sabah ini, apa sebenarnya kepentingan bila sistem ini dibuat secara digitalisasi ataupun dalam talian ini kepada masyarakat dan juga kepada lembaga hasil? Dia sebenarnya apabila kita berubah dari perkhidmatan kepada e-perkhidmatan ni, sebenarnya kita memberikan kemudahan kepada pembayar cukai untuk mengakses maklumat percukaian, sama ada bayaran cukai ataupun membuat semakkan status cukai ni secara dalam talian, tanpa perlu hadir ke premis Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Jadi sebenarnya ia lebih memudahkan. Jadi memudahkan pembayar cukai dan mempercepatkanlah proses-proses untuk berurusan dengan pihak lembaga hasil lah. Itu sebenarnya satu kemudahan yang diberikan. Tetapi seperti mana yang tuan ambil maklum, di Sabah ni kita pun kena memahami lah dari segi geografinya. Geografi dia di sini, di mana terdapat juga kawasan-kawasan yang masih lagi belum lagi mempunyai kemudahan dari segi internet. Tetapi saya percaya dengan pelibatan daripada pelbagai sektor dan juga daripada agensi-agensi luar, kita dapat membantu pembayar cukai ini menggunakan aplikasi yang kita wawarkan dalam e-perkhidmatan inilah. Okey, itu sangat baik sebenarnya, sebab kita ingin berubah ke arah yang lebih baik, meningkatkan mutu perkhidmatan kerajaan dalam masa yang sama. Dan dalam masa yang sama juga kita faham mengenai dengan kekangan geografi masyarakat di Sabah, khususnya di kawasan pedalaman dan di pulau-pulau di mana mereka ada kekangan untuk menggunakan aplikasi dengan capaian internet yang mungkin rendah. Ini antara usaha saya pasti. Sebelum ini juga dalam Mobile Community Service saya nampak ada terlibat sama agensi daripada lembaga hasil negeri ini untuk turun ke padang, ke kampung-kampung, bertemu dengan masyarakat, menghebahkan maklumat-maklumat berkenaan hasil dan sebagainya. Dan menariknya juga, masyarakat ingin tahu adakah wujudnya pengecualian untuk golongan ataupun individu tertentu untuk cukai ini. Saya rasa memang ada, tapi mungkin pengarah boleh kongsikan pengecualian itu. Pengecualian, dia sebenarnya dari segi pengecualian ini, macam saya kata tadilah, untuk pembayar cukai ini sebenarnya pengecualian itu kita kalau ikutkan dalam kita punya peruntukan akta, itu di bawah jadual 6 lah. Terdapat beberapa pengecualian yang kita berikan, sebagai contoh bagi penjawat awam yang telah bersara, yang mana telah bersara pada umur 60 tahun, di mana
selepas persaraan tersebut pencen yang diterima itu tidak dikenakan cukai lah. Begitu juga dengan pembayar cukai yang mana yang mempunyai pendapatan yang kurang di bawah ambang yang seperti saya nyatakan tadi lah, juga tidak dikenakan cukai. Untuk entiti juga syarikat juga terdapat juga beberapa clause-clause di mana tidak dikenakan cukai berdasarkan insentif-insentif yang diberikan oleh kerajaan lah. Sebagai contoh insentif taraf perintis, insentif cukai pelaburan kan, yang mana untuk menggalakkan lebih ramai lagi syarikat-syarikat membuat pelaburan di Malaysia. Jadi yang ni pengecualian khas yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada syarikat-syarikat dan juga pembayar cukai lah. Dan juga kalau jika pun saya layak tetapi saya mempunyai tanggungan yang banyak, ibu, bapa dan mungkin anak-anak, adakah saya terkecuali selepas dikira-kira? Dia bergantung kepada jumlah pendapatan yang dilaporkan ataupun yang diterima oleh pembayar cukai tersebut lah kan. Jadi sekiranya pendapatan yang diterima itu selepas ditolak dengan pelepasan-pelepasan kurang daripada kadar yang diperlukan dikenakan cukai, ia menunjukkan bahawa pembayar cukai itu tidak dikenakan cukai lah. Dia bermaksud di mana tak semestinya kita ada nombor rujukan cukai, kita kena cukai. Betul. Dia bergantung kepada tahap pendapatan yang kita terima dan juga pelepasan-pelepasan yang kita layak. Sebab pelepasan-pelepasan ini diberikan dari semasa ke semasa, ikut tahun by tahun, berdasarkan bajet daripada kerajaan lah kan. Jadi sebagai contoh, katalah pendapatan kita di bawah adalah lebih daripada 45,000, tapi dengan pelepasan-pelepasan yang boleh dituntut oleh pembayar cukai menyebabkan cukai pendapatan tu dalam pendapatan bercukai sebanyak 10,000. Untuk 10,000 dia sebenarnya tidak layak untuk dikenakan cukai sebab dia layak untuk menerima rebate cukai. Rebate cukai itu satu lagi komposisi yang lain lah. Komposisi lain itu di mana apabila pendapatan bercukai kita di bawah dalam 35,000 lah. Pendapatan bercukai itu pendapatan gaji ditolakkan dengan pelepasan-pelepasan di bawah 36,000. Saya terbaca dalam laman web dan juga website daripada Lambangan Hasil. Rebate itu saya masih kurang faham. Maksudnya rebate itu saya akan menerima? Ya, rebate itu dia bergantung kepada dia bukanlah penerimaan kepada pembayar cukai, tetapi tolakan khas. Apabila pendapatan bercukai, iaitu pendapatan kasar tolak dengan pelepasan tu di bawah 36,000 satu tahun. Okey. Automatik diberikan rebate khas. Mengikut kelayakan lah kan. Okey, Tuan Pengarah. Okey, kita akan membincangkan lebih dalam sedikit mengenai dengan apa-apa program yang dilaksanakan oleh Lembaga Hasil. Dan kita tahu antara program yang baru yang sedang dilaksanakan adalah program khas sukarela PKPS 2.0. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, data yang kita perolehi, program pendedahan sukarela khas SVDP 2.0 yang sedang dijalankan telah menerima 64,748 kes pengisytiharan sukarela setakat 31 Januari 2024 berjumlah 573.476 juta daripada pembayar cukai baharu dan sedia ada. Saya rasa Pengarah ini satu jumlah yang sangat tinggi, sangat besar kalau melihat kepada kejayaan program khas sukarela ini. Kalau boleh, sebenarnya siapa yang layak menyertai program ini dan bagaimana mereka boleh memohon ataupun menggunakan program ini? Okey, terima kasih. Sebenarnya program PKPS ni adalah bukan satu program khas daripada pihak kerajaan. Itu program yang kali kedua. Iaitu program pengakuan kali kedua selepas program yang pertama iaitu pada tahun sekitar 2018-2019 lah. Di mana program ini menggalakkan semua pembayar cukai, sama ada pembayar cukai yang berdaftar ataupun yang tidak berdaftar, untuk hadir ke lembaga hasil ataupun membuat pelaporan sebarang pendapatan yang tukaran lapor, pembelanjaan yang terlebih tuntut, pelepasan yang terlebih tuntut kan, ataupun sebarang bayaran duty stamp yang belum lagi dijelaskan. Jadi sasaran kita adalah kepada pembayar cukai baru dengan pembayar cukai sedia ada. Jadi untuk pembayar cukai yang baru ini, mereka bolehlah membuat pelaporan cukai dengan menggunakan e-filing, iaitu platform kita, platform online kita, iaitu di laman web. Manakala bagi pembayar cukai yang sedia ada, bolehlah membuat pautan di website kita untuk mengisi borang pelaporan cukai yang sepatutnya lah. Jadi kelebihan yang patut kita bawakan kepada mereka ini, terimalah, datanglah beramai-ramai untuk join program ini adalah kerana di peringkat lembaga hasil kita akan menerima secara suci hati sebarang pelaporan yang diberikan, dan kita akan pastikan bahawa pelaporan yang dibuat itu tidak akan diaudit ataupun disiasat oleh pihak lembaga hasil lah. Jadi pembayar cukai yang datang
hadir buat pelaporan, seolah-olah datang seperti tutup buku. Dah buka satu buku yang barulah untuk tahun-tahun yang berikutnya. Itulah yang kita mohon supaya pembayar cukai ini dapat hadir dan ambillah peluang ini. Yang mana mungkin pada saya peluang yang terakhir yang dapat diambil secara yang baik oleh pihak pembayar cukai. Selepas tahun 2019, ini adalah kali kedua dilaksanakan. Itu antara inisiatif dilaksanakan oleh kerajaan melalui lembaga hasil ini untuk membantu anda di luar sana. Bukan sahaja yang mempunyai masalah, tetapi kita ingin memastikan bahawa masyarakat Cakna peka dan juga bertanggungjawab terhadap tanggungjawab untuk sama-sama membangunkan negara. Kerana untuk cukai ini kesannya implikasi sangat luas, bukan sahaja kepada kita sendiri, keluarga kita, tetapi juga ekonomi yang cukup luas. Mungkin hasilnya akan dirasai oleh masyarakat yang kurang mampu juga kalau melihat kepada konteks yang lebih meluas dan sebagainya. Tetapi Tuan, yang juga sangat menarik, pelbagai isu yang kita bangkitkan mengenai hasil cukai ini, percukaian ini, ada antaranya yang paling top of the list lah, sekatan perjalanan. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, sehingga 31 Disember 2023, seramai 192,515 orang ataupun individu dan syarikat yang telah disekat perjalanan mereka ke luar negara kerana tidak melunaskan ataupun membayar cukai. Jadi Tuan Pengarah, sebenarnya mengapa individu ataupun syarikat ini boleh dikenakan sekatan, dan yang keduanya mungkin Pengarah boleh terus huraikan bagaimana mereka boleh selesaikan sekatan perjalanan ini? Okey. Sebenarnya sekatan perjalanan ini adalah merupakan salah satu daripada tindakan yang tindakan recovery di peringkat lembaga hasil bagi pembayar cukai yang mempunyai tunggakan cukai. Bagi mereka yang tidak mempunyai tunggakan cukai, tiada sekatan perjalanan. Jadi sekatan perjalanan ini di mana pembayar cukai mempunyai bayaran cukai yang tertunggak dengan pihak lembaga hasil. Dan nilai-nilai yang kita tentukan tu adalah berdasarkan kepada tunggakan oleh pembayar cukai itu sendirilah kan. Jadi apa yang boleh saya nyatakan di sini, sebenarnya bagilah pembayar cukai kena sentiasa alert dan sentiasalah melihat my tax masing-masing untuk melihat sama ada mempunyai tunggakan atau tidak. Ya, terutama sekali bagi mereka yang ingin melancong terutama sekali di musim-musim perayaan, musim-musim sekolah kan, hujung tahun. Jadi sebelum nak berlayar ataupun naik belon di Sabah ni orang panggil naik belon kan, naik belon melancong, tengok-tengoklah dekat MyTag sama ada mempunyai tunggakan ataupun tidak. Sekiranya mempunyai tunggakan, jadi pembayar cukai masih lagi boleh membuat aturan bayaran sama ada secara sekaligus ataupun membuat bayaran secara installment, secara ansuran di mana apabila aturan pembayaran itu telah dijelaskan, pelepasan akan diberikan oleh pihak lembaga hasil bagi membolehkan pembayar cukai untuk keluar negara dengan bebas sekali tanpa mempunyai apa-apa sekatan. Adakah sebenarnya sebelum mereka merancang, mereka perlu sebenarnya untuk memeriksa dengan MyTax dahulu? Ya, itu sudah pasti. Di mana pembayar cukai perlulah memastikan bahawa tiada tunggakan cukai semasa keluar negara ataupun ingin melancong ke luar negara lah. Itu selalu pesanan yang saya rasa cukup tegas, namun pesanan khidmat masyarakat lah kepada masyarakat di luar sana. Sebelum anda melancong, merancang untuk keluar negara, membawa anak-anak keluarga, ingatlah kalau anda salah seorang pembayar cukai, pastikan anda telah membayar cukai, melunaskan tanggungjawab anda kepada lembaga hasil supaya perjalanan anda smooth, lancar, supaya tidak ada sekatan. Tiba-tiba saja kau sampai saja di immigration itu, kena tahan, tak boleh keluar. Walaupun duit kau berkepuk-kepuk tu dalam bank, tak boleh juga. Tapi itu antara perkongsian yang kita bawakan hari ini, dan antara salah satu juga fokus kami berkenaan dengan skema. Seperti sekarang ini bukan sahaja melibatkan bank-bank tetapi juga melibatkan lembaga hasil di mana beberapa individu ataupun kelompok masyarakat yang tidak bertanggungjawab baik dalam atau luar negara menyamar sebagai pegawai LHDN. Assalamualaikum, dia bilang. Ini si Anu, kamu belum lagi bayar ni dia bilang. Kalau ada duit kau transfer ini di sini. Begitulah situasi pengarah di sini. Sebab ramai masyarakat di luar sana, terutama golongan warga emas. Derang yang pincin-pincin kadang-kadang seperti yang pengarah bagi tahu tadi dikecualikan, tetapi tiba-tiba ada LHDN call, ada sekatan, ada pun pembayaran yang belum dilunaskan. Jadi macam mana masyarakat di luar sana ingin tahu bahawa okey ini LHDN yang betul-betul, okey yang ini palsu. Jadi macam mana? Okey, boleh. Dia sebenarnya itulah skema ni memang semakin menjadi-jadilah kan. Dan lembaga hasil menjadi pilihan utama
dalam kebelakangan inilah kan. Mungkin disebabkan oleh lembaga hasil ini agensi yang digeruni oleh orang luar kan. Jadi skamer ini menggunakan pendekatan lembaga hasil sebagai salah satu daripada platform untuk scamkan rakyat-rakyat di Malaysia inilah kan. Untuk maklumat semua, dari segi skamer ni sebenarnya untuk pihak lembaga hasil apabila berhubung dengan pembayar cukai, pihak lembaga hasil biasanya menggunakan talian pejabat. Kita tidak menggunakan talian nombor handphone ataupun nombor personal lah. Di mana setiap pembayar cukai apabila menerima panggilan telefon ataupun email daripada lembaga hasil, mereka boleh semakkan terlebih dahululah. Sebagai contoh, untuk talian telefon ini, sekiranya talian telefon itu adalah talian telefon handphone, mereka boleh buat semakan di laman web kita sama ada handphone itu adalah merupakan handphone pegawai lembaga hasil atau tidak. Sebab kita ada pegawai perhubungan awam yang kita bekalkan dengan nombor handphone. Manakala bagi pegawai-pegawai di perkhidmatan dalaman di lembaga hasil, biasanya kita akan menghubungi pembayar cukai dengan menggunakan talian pejabat. Itu yang pertama. Yang kedua, email adalah email rasmi oleh pihak lembaga hasil. Kita tidak menggunakan email Yahoo ataupun email Google. Kita menggunakan email lembaga hasil, iaitu di mana yang belakangnya adalah .com.gov.my. Itu adalah email rasmi daripada pihak lembaga hasil lah. Nasihat saya kepada pembayar cukai, sekiranya mereka curiga, kita kena ada perasaan curiga. Betul. Jika curiga dan juga ragu-ragu, mereka bolehlah menghubungi pihak lembaga hasil untuk mendapatkan pengesahan daripada pihak lembaga hasil sama ada panggilan yang diterima sebelum itu ataupun surat yang diterima sebelum ini adalah merupakan satu surat yang sah daripada pihak lembaga hasil lah. Dari segi bayaran juga, bayaran cukai ini hanya boleh dibuat atas nama Ketua Pengarah Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Tak boleh dibuat atas nama personal ataupun pada nama orang perorangan. Termasuk nama saya sebagai, walaupun saya adalah pengarah negeri Sabah tidak. Jadi bayaran tu hanyalah dibuat kepada Ketua Pengarah Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Jadi selain daripada itu tadi, pastikan nombor telefon dan nombor pejabat dan juga semua email-email .gov.my. Dan juga sekarang ini ada trik diorang, modus operandi, hantar mesej dan kamu klik to link. Jangan juga klik to link. Betul. Jangan sekali untuk kita klik the link, sebab pihak lembaga hasil tidak mengeluarkan apa-apa link kepada pembayar cukai lah untuk membuat bayaran. Semuanya bayaran adalah dibuat di portal hasil ataupun di laman web Lembaga Hasil Negeri Malaysia lah. Secara tambahan, lembaga hasil juga tidak melantik mana-mana ejen luar ataupun pihak ketiga untuk mengutip cukai on behalf lembaga hasil. Tiada. Jika ada ejen-ejen yang menyamar seperti itu, pembayar cukai dinasihatkan untuk buat pelaporannya kepada pihak berkuasa lah. Tak adalah yang macam pakai baju jaket LHDN lepas tu pergi rumah ke rumah suruh bayar online guna kad tap. Itu confirm scammer lah. Confirm scammer lah kan. Jadi kalau yang pergi ke rumah kamu tiba-tiba pakai baju LHDN, bawa tu kad yang macam bayar kedai makan tu, kamu tap saja, itu bukan LHDN. Itu bukan kamu pergi kedai makan kamu terlupakan macam itu rasidat. Tapi yang penting juga sekarang ini apabila kita bercakap mengenai dengan e-filing, tadi pengarah sudah jelaskan bagi kepentingan e-filing. Sekarang ini sistem ini masih beroperasi seperti biasa. Pendaftar yang baharu ataupun bukan pendaftar, pembayar cukai yang baharu ataupun yang sedia ada boleh gunakan sistem itu sejak 1 Februari. Boleh digunakan untuk mengisi melunaskan cukai, termasuklah kita memohon kepada pengecualian kalau layak. Betul. Dalam sistem tersebutlah pengarah. Sebenarnya pengecualian itu adalah apabila kita melaporkan pendapatan itu baru kita tahu tentang pengecualian yang diterima lah. Pengecualian itu lebih kepada sama ada kena cukai ataupun tak kena cukai lah. Itu konsepnya. Itu yang antara mungkin ada rebate atau tidak lah. Betul. Di situ nanti boleh dapat tahu. Jadi sangat pentinglah untuk pengisian e-filing ini. Dalam masa yang sama kita ingin mintalah pandangan dan juga nasihat daripada buah fikiran daripada pengarah kepada masyarakat di sana. Mungkin segmen ini untuk anda kongsikan kenapa pentingnya masyarakat di luar sana untuk membayar cukai dan juga kenapa tidak perlu takut kepada lembaga hasil dan kesannya jika kita membayar cukai. Sebenarnya seperti mana kita tahu cukai ini merupakan salah satu daripada punca pendapatan utama kerajaan kan. Betul.
daripada kutipan cukai inilah kerajaan menggunakan untuk kembalikan semula kepada rakyat melalui fasiliti pembinaan infrastruktur kan, subsidi dan juga untuk pembinaan sekolah-sekolah. Jadi dengan adanya kutipan cukai yang besar dapat membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi dan juga infrastruktur seperti inilah kan. Jadi itulah sebenarnya pentingnya kenapa bayaran cukai itu perlu dibuat kepada oleh semua masyarakat. Dan yang paling terkesan sekali adalah sebagai contoh apabila kita membuat bayaran STR, iaitu pada tahun ini saja kita telah buat bayaran hampir 2.1 bilion untuk 8.1 juta penerima STR, iaitu sumbangan tunai ramah kan. Saya percaya betapa besarnya harapan mereka ini apabila menerima sumbangan tersebut kan. Itu betapa pentingnya apabila pembayar cukai datang dan buat pelaporan cukai. Jangan bimbang dengan lembaga hasil ni. Lembaga hasil ni nama je lembaga, tetapi sebenarnya kami ini lebih kepada memberi perkhidmatan kan. Memberi perkhidmatan. Jangan bimbang dan jangan takut kan. Memang pegawai-pegawai di lembaga hasil ini semuanya adalah pegawai-pegawai yang sentiasa membantu dan ingin memberikan perkhidmatan terbaik kepada pembayar cukai. Betul. Jadi kami punya pendekatan adalah lebih kepada macam memberi kemudahan supaya orang lebih ramai datang untuk membayar cukai dan bukan lebih ramai untuk lari cukai. Itulah satu daripada konsep yang nak kami terapkanlah kan. Okey, itu antara usaha yang dilaksanakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri khususnya bukan sahaja di Sabah tetapi di seluruh negara untuk memastikan lebih ramai masyarakat untuk melaksanakan tanggungjawab membayar cukai layak atau tidak. Anda perlu mengisi bahagian cukai ini dalam e-filing dalam laman sesawang telah disediakan www.hasil.gov.my untuk pastikan lebih ramai masyarakat dapat dibantu kerana kalau mengikut kepada data yang terkini, Lembaga Hasil dalam Negeri LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 183.3 bilion ringgit pada tahun 2023, itu peningkatan 7.8 bilion ringgit atau 4.49% berbanding tahun sebelumnya. Jumlah ini sangat besar, boleh membantu masyarakat yang B40 dan juga merancangkan pertumbuhan negara dari segi infrastruktur, kemudahan asas dan sebagainya. Kalau melihat kepada Sabah sendiri, cukai anda bayar ini boleh membantu sebenarnya untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuklah jalan raya, bekalan air, elektrik dan sebagainya. Bukan sahaja kepada anda, tetapi ini salah satu sebenarnya ibadah sebagai umat Islam. Saya percaya bersama dengan bulan Ramadan ini juga, ini antara ibadah kita untuk sama-sama membantu masyarakat di luar sana tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama mereka. Saya rasa itu sahaja segmen Influencer at Japin Bah Apa Cerita. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Encik Azrul Hisham Samsudin, pengarah hasil dalam negeri Sabah yang sebenarnya baru saja berlabuh sampai di Sabah ini dalam tempoh 3 bulan. Semoga kita doakan supaya perjalanannya akan lancar dan boleh selepas ini makan linopot dan tuhau, makanan tradisional orang Sabah. Jadi cuba-cubalah kan tuan. Tuan Ustaz saya disuruh saya cuba ambuyat. Betul lah itu makanan tradisional Sabah. Jadi itu saja saya rasa. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong kami Sabah maupun di seluruh negara Malaysia. Pastikan ikuti perkembangan semasa Jabatan Penerangan Sabah di semua media sosial Jabatan Penerangan Sabah di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok dan juga laman X Jabatan Penerangan Sabah. Sekian, salam hormat, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Lembaga Hasil dalam Negeri Sabah ingin mengalu-alukan kepada pembayar cukai dan juga warga negeri Sabah supaya datanglah untuk join bersama-sama dengan program pengakuan sukarela 2.0 yang telah dilaksanakan mulai 6 Jun 2023 dan akan berakhir pada 31 Mei 2024. Banyak manfaat yang akan diterima oleh pembayar cukai, iaitu antaranya kami akan menerima pelaporan cukai ini secara suka hati dan kes-kes yang diambil ini tidak akan diambil oleh tindakan audit dan juga siasatan di hari yang akan datang. Bah, jom lapor cukai!